Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, ini merupakan tajuk seterusnya. Tajuk kemahiran geografi kita dah habis dan kemudian kita sambung dalam bahagian geografi fizikal iaitu bab bumi. Okey, jangan lupa catat nota dan fokus. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita kena tahu apa objektif yang saya ingin capai. Okey, objektif yang saya ingin capai dalam topik ini adalah untuk kamu semua dapat menjelaskan 4 sistem fizikal bumi. Kemudian kamu dapat menjelaskan struktur bumi dengan baik. Okey, topik ni agak panjang sedikit, jadi cikgu bahagikan kepada 2. Okey, pertama ni kamu belajar dulu tentang sistem fizikal bumi dengan struktur bumi. Nanti minggu hadapan kamu akan belajar topik yang sama tetapi kandungan topik pembelajaran yang berbeza. Okey. Okey, mula-mula kita kena tahu apa itu sistem fizikal bumi. Okey, bumi ialah planet yang berbentuk sfera, bukan bulat, bukan rata, bukan segitiga tetapi sfera, dan mempunyai anggaran keluasan permukaan seluas 510 juta kilometer persegi. Okey, permukaan bumi diliputi air sebanyak 71%, manakala hanya 29% adalah daratan, dan komponen yang membentuk bumi terdiri daripada atmosfera, litosfera, hidrosfera dan juga biosfera. Kamu kena ingat komponen ni. Komponen ni memang paling penting dan selalu juga ditanya dalam soalan peperiksaan. Okey, ini gambaran yang lebih mudah sikit lah. Kamu boleh tengok sistem fizikal bumi tu terbahagi kepada 4. Atmosfera, biosfera, litosfera dan hidrosfera. Komponen utama yang kita akan bincangkan ialah atmosfera. Okey, atmosfera ialah lapisan udara. Ingat, atmos adalah udara. Okey, lapisan ini mengandungi pelbagai jenis gas. Ada debu, ada habuk, asap serta wap air. Dan lapisan atmosfera ni terdiri daripada 5 lapisan, iaitu lapisan eksosfera, termosfera, mesosfera, stratosfera dan juga troposfera. Okey, agak-agak kamu kita duduk kat lapisan yang mana satu? Okey, kita sekarang ni semua hidupan, tak kira haiwan ke, manusia ke, tumbuhan ke, semua duduk dekat lapisan troposfera. Sebab apa? Lapisan ini merupakan lapisan paling bawah dan lapisan ini sesuai untuk tempat benda hidup bernafas, untuk angin bertiup, untuk pembentukan awan, pembentukan salji, pembentukan hujan, semua di bahagian troposfera. Okey, kemudian komponen seterusnya ialah hidrosfera. Ingat, kamu semua tahu hidro itu maksud dia air. Okey, hidrosfera ni meliputi semua bahagian air yang wujud di muka bumi ini. Contoh seperti sungai, tasik, laut, air bawah tanah, air paya, litupan ais. Apa-apa yang berkaitan dengan hidro atau air adalah di bawah komponen hidrosfera. Okey, lepas hidrosfera kita pergi pula litosfera. Apa itu litosfera? Okey, litosfera ni di lapisan luar bumi yang merangkumi bahagian kerak bumi dan bahagian atas mantel. Okey, bahagian tersebut mengandungi pelbagai jenis batuan dan mineral. Okey, batuan seperti batu kapur, batu granit, arang batu, semua itu adalah litosfera. Okey, di lapisan luar bumi. Okey, ini adalah biosfera. Komponen terakhir iaitu biosfera ialah kawasan yang didiami oleh semua benda hidup termasuklah manusia ke, haiwan dan tumbuhan. Kawasan tersebut melibatkan bahagian kerak bumi dan atmosfera. Maksud dia melibatkan bahagian kerak bumi dan atmosfera ni adalah melibatkan seluruh permukaan bumi, mana di bahagian atas udara, atmosfera dan bahagian kerak bumi di bahagian darat. Okey. Okey, tadi kita dah belajar tentang sistem fizikal bumi. Kemudian kita akan belajar tentang struktur bumi pula. Okey, struktur bumi ni bayangkan sebuah bumi tu berbentuk sfera. Kamu potong untuk kamu lihat apa isi dalam dia. Apa struktur kat dalam dia. Okey, bumi ni terdiri daripada 3 lapisan. Iaitu kerak bumi, mantle dan juga teras bumi. Okey, kamu nampak je kat luar kita nampak sfera, tapi kalau tengok kat dalam tu dia ada struktur dia sendiri, macam kerak bumi, mantle dan juga teras bumi.
Okey, kita pergi satu persatu. Okey, kita mulakan dengan kerak bumi. Okey, kerak bumi ni dia merupakan lapisan bumi yang paling keras dan paling pecah. Dia paling luar tau. Paling luar. Nampak tak? Yang saya dah kotakkan tu, warna merah tu, yang dia terdiri daripada dua lapisan, iaitu sial campuran silika dan aluminium, manakala sima campuran silika dan magnesium. Okey, sial dan sigma ni dia ada function dia sendiri, dia ada peranan dia sendiri. Okey, sial tu dia terletak di bahagian atas kerak bumi dan berbentuk benua di permukaan bumi. Kita ada benua Afrika, benua Atlantika, benua Asia. Okey, sigma pula dia terletak di bawah sial dan di dasar lautan. Okey, tadi kerak bumi. Sekarang mantel. Okey, mantel ni dia ada, kalau kamu tengok gambar tu, dia di bawah kerak bumi. Okey, dia terletak di bawah lapisan kerak bumi seperti saya cakap tadi. Dia merangkumi 2/3 jisim bumi dan bersifat pepejar, tetapi lapisan luarnya bersifat separa cecair. Okey, ini struktur yang paling akhir. Okey, struktur ni kita nak, nama dia ialah teras bumi. Okey, kalau kamu tengok dekat tu, saya kat gambar tu, saya dah kotakkan teras luar dan teras dalam. Dia ada dua teras. Dia merupakan lapisan yang paling dalam dan mengalami tekanan yang kuat dan suhu yang sangat tinggi berbanding mantel dengan kerak bumi. Okey, dia ada dua tadi, ingat. Ada teras luar, ada teras dalam. Kamu boleh tengok gambar tu. Okey, tamatlah sudah minggu ni punya topik. Tapi topik ni belum habis lagi sebab cikgu kata tadi dekat awal cikgu bahagi dua. Okey, ni topik hari ni kita belajar tentang sistem fizikal bumi dan struktur bumi. Cikgu nak kamu fahamkan dulu dua topik ni dulu, dua bahagian ni dulu sebelum cikgu ajar pada minggu hadapan tajuk lain pula. Tapi still tajuk bumi. Okey? Okey, terima kasih semua. Jangan lupa buat kerja dan jawab soalan yang cikgu suruh.